الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الراشدين ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali syukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita masih lagi berkesempatan untuk kita berada di dalam rumah Allah, untuk kita salat fardu secara berjemaah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, pada malam ini saya mengambil kesempatan, kita sudah pun selesai hari ini penamaan calon kan. Mana kita dah tahu dah siapa calon yang akan mewakili kawasan kita. Sebagai seorang Muslim, dia kena alert dengan apa yang berlaku, terutama yang akan berlaku ini adalah melibatkan soal memilih kepimpinan negara, sama ada di peringkat parlimen atau di peringkat DUN, yang kelak mereka itu akan menjadi pemimpin yang akan mentadbir urus negara kita. Maka soal ini bukan soal yang boleh kita pandang remeh. Sebagai seorang Muslim, biarlah kita mempunyai prinsip dalam membuat pemilihan, dan prinsip itu biarlah prinsip yang digariskan oleh Islam. Tuan-tuan, saya ingin mengambil kesempatan malam ini untuk kita melihat konsep dalam kita memilih pemimpin mengikut neraca Al-Quran. So saya tidak memberikan apa-apa dorongan pada tuan-tuan untuk memilih mana-mana parti, mana-mana calon, tetapi saya bercakap atas kapasiti orang kata apa, agama, berpandu pada ayat-ayat Al-Quran secara umum. Maka tuan-tuan buatlah keputusan mengikut neraca ataupun pedoman Al-Quran. Tuan-tuan, Islam sebagaimana yang kita sedia maklum, Islam adalah agama yang Allah Ta'ala bekalkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Dan dia merupakan adalah satu sistem hidup, nizamul hayat. Jadi dalam kita hidup ini, perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah berkait dengan kepimpinan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah merupakan contoh sebagai qaidud daulah, sebagai contoh ketua negara, pemimpin yang menjadi ketua dalam pemerintahan negara Islam. Kita tahu Nabi SAW menegakkan daulah Islamiyah yang pertama di atas muka bumi ini di kota Madinah, dan dalam membina daulah ataupun kerajaan Islam yang berperlembagaan di kota Madinah, dan isi kandungan
yang pertama sekali yang ada di dalam perlembagaan itu adalah berkait dengan kepimpinan, di mana dalam perlembagaan itu semua penduduk kota Mekah, semua penduduk kota Madinah mesti mengiktiraf, mengaku, menerima Rasulullah SAW sebagai pemimpin ataupun ketua yang memerintah di kota Madinah. Bila ada beberapa isu, beberapa perkara yang berkait, maka mereka akan merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada orang Muslim ataupun orang Yahudi ataupun sesiapa sahaja yang tinggal di kota Madinah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berbalik kepada ayat yang mula-mula sekali. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala nak jadikan manusia, Allah Ta'ala isytiharkan kepada para malaikat bahawasanya dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah nak jadikan manusia, bermula dengan Adam, Nabi Allah Adam AS, Allah Ta'ala isytihar pada malaikat yang Adam yang Allah nak jadikan ini adalah khalifah. Khalifah, maksud khalifah adalah wakil Allah yang diberi tanggungjawab untuk mentadbir urus alam ini. Tuan-tuan, apabila Allah nak lantik Adam sebagai khalifah untuk mentadbir urus alam ini, pertama sekali apa yang Allah Ta'ala buat? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala bekalkan kepada Nabi Adam AS dengan ilmu. Allah bekalkan Nabi Adam pertama sekali dengan ilmu. Jadi isyarat yang jelas daripada Allah Ta'ala, seorang khalifah, seorang pemimpin itu mestilah seorang yang berkaliber dari segi ilmunya. Apabila dia nak memimpin, maka dia mesti mempunyai kepakaran. Maka alhamdulillah kita lihat yang ini rata-rata calon-calonnya adalah orang yang ada latar belakang ilmu, sama ada ilmu agama ataupun ilmu yang berkait dengan bidang-bidang profesional, iaitu ekonomi, ada lawyer, ada doktor, ada engineer, ada macam-macam. Maksudnya ada yang masing-masing mempunyai latar belakang ilmu. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat dalam ayat yang lain, ilmu sahaja tidak cukup. Ilmu sahaja tidak cukup. Bahkan apabila Nabi Yusuf alaihi salam minta untuk dilantik menjadi pemimpin, di dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam menyebut apabila dia minta untuk dia dilantik sebagai pemimpin yang menjaga khazanah negara, dalam surah Yusuf ayat 55, Allah Ta'ala rakamkan kata-kata Nabi Yusuf, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf, jadikanlah aku ini orang yang akan jaga mentadbir urus khazanah negara. Khazanah bumi maksudnya khazanah negara lah. Nabi Yusuf minta dia dilantik sebagai, kalau konteks kita hari ini, Menteri Keuangan lah, yang mentadbir urus khazanah negara, di mana dua ciri yang disebut dalam ayat ini, inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah seorang yang hafizun alimun. Tuan-tuan, hafiz, kalau kita rujuk apa yang disebut oleh para mufassir, perkataan hafiz ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada seorang yang jujur, amanah. Tuan, seorang yang jujur dan amanah serta teliti
Kata Syekh di sini dalam tafsir, dalam para antaranya Syekh As-Sa'di, dia kata apa? Hafiz maknanya orang yang jaga, hafizah jaga. Tapi di sini merujuk kepada amanah, jujur, teliti dalam apa yang diuruskan dia. Fala yudayyi'u minhu syai' fi ghairi mahalli. Maka dia tidak akan, orang kata apa, yudayyi' ni maksudnya apa? Dayya'a yudayyi', menghilangkan ataupun sesuatu yang bukan pada tempatnya. Maksudnya dia tidak salah guna, dia tidak menyalahgunakan kuasa yang dia ada tadi untuk diri, untuk kroni ke, untuk maknanya. Itu yang dikatakan hafiz. Tuan-tuan, maknanya hafizun alim, alim berilmu, ada ilmu, ada kepakaran. Alim tu duduk di hujung. Nombor satunya hafiz, hafizun alim. Dua-dua tu kena ada. Tuan-tuan, hari ni banyak orang ada ilmu, ada kepakaran, tetapi tidak ada hafiz, tidak ada amanah, tidak ada kejujuran. Tuan-tuan, kalau kita perhati dalam kehidupan kita sebelum inilah, cuba perhati tuan-tuan, rasanya semua orang tahu, bagaimana setiap projek yang dibuat itu, bagaimana harganya, dimarkup harga. Kalau kita tanya secara jujur, projek ini nak buat ni berapa, mungkin harganya dalam 100,000, tetapi projek yang diluluskan mungkin dia jadi 500,000 juta. Maknanya dimarkup harga. Nilai sebenar untuk menyiapkan benda tu kadang 100,000 saja, tapi yang diluluskan 100 juta. Ke mana pergi lebihnya? Ni yang menyebabkan tuan-tuan berlakunya kita kata ketirisan, berlakunya kita kata penyelewengan. Akhirnya duit yang dibelanjakan banyak, tetapi hasilnya tak tahu mana. Kita semua tahu kan berapa banyak kes-kes yang berlaku. Yang paling memalukan dalam isu kapal perang tu kan, isu kapal perang tu, 9 buah kapal perang ditempah dengan nilai 9 bilion. Duit dah dibayar, kapal entah ke mana. Tuan-tuan, jadi benda-benda macam ni, 9 bilion ni tuan-tuan bukan benda kecil tuan-tuan. Belanjawan negeri Selangor, belanjawan negeri Selangor, satu negeri yang paling ramai penduduk, 2.5 bilion lebih kurang setahun. 2.5 bilion untuk belanjawan negeri Selangor. Bayangkan 9 bilion itu kalau negeri Perak ini boleh belanja untuk berapa tahun tuan-tuan? 5 tahun rasanya mewah. Tuan-tuan, itu kita kata contoh bagaimana apabila orang yang dilantik itu tidak ada amanah. Tuan-tuan, tidak ada amanah dalam menguruskan, maka kita akan lihatlah kehancuran. Apa yang disebut oleh Nabi SAW, idza dhuyyatil amanah fantaziris sa'ah. Apabila amanah telah hilang, maka akan berlakulah, tunggulah kehancuran, kata Nabi. Sahabat tanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanah itu boleh hilang? Iza wusidal amru ila ghairi ahli. Apabila sesuatu urusan itu diserah kepada orang yang bukan ahli, orang yang tidak layak, maka akan berlakulah kerosakan dan kehancuran. Tuan-tuan, kadang-kadang kita baik saja tidak cukup. Tuan-tuan, kalau kita ingat gandingan di sini, hafiz, mungkin kita kata dia jujur, dia amanah, dia baik. Tapi kalau dia tidak ada ilmu dan kepakaran pun tak boleh juga. Tuan-tuan, maknanya ilmu dan kepakaran ini melibatkan kebijaksanaan. Tuan-tuan, kebijaksanaan itu melibatkan apa? Menyelesaikan masalah, problem solving. Hari ini macam-macam masalah. Jadi, macam mana masalah yang sedang kita hadap pada hari ini dalam konteks negara kita, dan apa idea mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Ini boleh orang kata apa, boleh dilontarkan kepada calon-calon ini. Kita tengok ni ada calon-calon kan. Maka calon-calon yang ada hari ini kita sudah boleh mula dah. Kalau kawasan sini ada berapa calon? Tuan-tuan,
So kadang-kadang tuan-tuan, kita tidak terlibat secara direct dalam dunia politik kepartian. Sebab dalam sistem negara kita ini adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi. Orang yang nak melibatkan diri dalam, orang kata apa, dalam pemilihan, dia kena ada dia punya, orang kata apa, SOP dia. Ada dia punya, orang kata apa, perkara-perkara yang dia perlu kena akur dengan ROS, mesti ada daftar, mesti maknanya bukan senang, tuan. Jadi dalam konteks kita hari ini, kadang-kadang orang kata apa, kita hanya akur kepada ini je calon yang ada. Ini je calon yang ada, contoh. Kita hanya terima sajalah apa yang dicalonkan oleh parti. Parti A calon Ahmad, parti B calon Ali, contohnya. Parti C calon Yusuf. Siapa yang dicalonkan, itu je lah calon yang ada. Tuan-tuan, maka kita sebagai seorang Muslim, bagaimana kita nak buat keputusan dalam memilih dalam sistem yang ada ini, tuan-tuan? Maka sebagai seorang Muslim, kita mestilah memilih apa yang diajar oleh agama tadi. Apa dia? Tuan-tuan, nilai-nilai tadi. Yang pertama, kita tengok nilai ilmu, kepakaran dalam berapa orang calon yang ada. Siapa yang lebih berwibawa dari segi ilmunya. Kalau kita ajukan soalan-soalan tentang isu-isu yang sedang dihadapi oleh umat pada hari ini, apa jalan penyelesaian yang dia boleh bagi? Tanya. Tuan-tuan, kita buat test. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim AS, kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala sebelum memilih Nabi Allah Ibrahim AS untuk dijadi sebagai pemimpin, Allah Ta'ala telah uji dahulu. Tuan-tuan boleh lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Allah Ta'ala menyebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idzibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ingatlah tatkala Allah menguji Nabi Allah Ibrahim, Tuhannya menguji akan Nabi Allah Ibrahim, yakni Allah Ta'ala uji Nabi Allah Ibrahim dengan arahan-arahan, fa'atammahunna, semuanya disempurnakan, lulus ujian. Setelah disempurnakan semua tes ujian itu, maka Allah Ta'ala isytiharkan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kata Allah, sesungguhnya aku jadikan engkau imam, sebagai pemimpin kepada manusia yang menjadi contoh dan ikutan. Tuan-tuan, walaupun dalam sebahagian mufassiri menyebut imamah di sini merujuk kepada nabiyan wa rasulah, sebagai nabi dan rasul, tetapi satu perkara yang kita boleh bahaskan di sini ialah kenapa Allah Ta'ala tak gunakan terus perkataan rasulah, inni ja'iluka lin-nasi rasulah, sesungguhnya aku jadikan engkau sebagai rasul kepada manusia. Allah tak guna perkataan rasul, Allah tak guna perkataan nabi, tapi Allah guna perkataan imamah. Maksudnya di sini, sebelum Allah lantik Nabi Allah Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai ketua, Allah sebut dengan izibtala, diuji terlebih dahulu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin dalam konteks hari ini, kita maknanya masyarakat ni lah, kadang-kadang kita hari ini kita akur sahaja dengan apa yang telah orang kata apa, ikut parti-parti saja, ikut dia nak calon siapa, dia nak ni kan, kita terima saja calon yang ada. Kita terima sajalah. Sama ada calon itu berwibawa ke tidak berwibawa ke, ada isu ke tak ada isu ke, itu je calon yang ada, kita pun terima lah je lah. Dah tak ada pilihan dah, hak tu je. Sebab kita orang awam sendiri, kita sendiri
masyarakat kita sendiri tidak meletakkan satu orang kata satu benchmark ataupun satu nilai yang parti-parti tu kena akur. Contohlah tuan-tuan, kalau masyarakat kita ni hubungannya kuat, kalaulah kita masyarakat ni kuat dari segi hubungan, tuan-tuan, mungkin kita boleh gerakkan atas nama NGO ke, atas nama badan apa ke, ambil tanda tangan, kami nak pemimpin macam ni. Pemimpin yang macam mana? Sekurang-kurangnya pemimpin itu ada degree lah kita kata. Kemudian sekurang-kurang pemimpin itu tidak boleh ada isu-isu yang terpalit, baik di mahkamah ke baik mana. Pemimpin itu tidak, maknanya biar clear benda tu, mesti isytihar. Orang kata isytihar harta. Maknanya kalaulah masyarakat boleh, orang kata apa, sebelum penambaan calon, masyarakat boleh hantar, ambil tanda tangan sebanyak mungkin dalam parlimen itu, hantar kepada setiap wakil parti-parti politik. Ini calon yang kami masyarakat nak. Bukan hanya parti, tapi masyarakat itu sendiri. Sekurang-kurang dia akan menjadi suatu, orang kata apa, suatu dorongan lah, suatu orang gesaan kepada parti-parti dalam nak meletakkan calon tadi. Nampak gaya masyarakat kita ni dah celik dah, kan? Masyarakat kita ni dah celik, depa tak macam dulu dah. Dulu bagi gula-gula sikit, duit RM50, kain pelikat selai, tak? Bagilah, bagi gula-gula lah kata, depa dah sokong dah. Hari ni tidak. Maksudnya dengan dalam konteks hari ini, kalaulah masyarakat itu masyarakat yang cerdik, masyarakat yang celik, tuan-tuan, yang ada kematangan, dia tuntut kepada parti-parti, kami nak calon begini. Kalau yang dicalonkan ini tidak menepati ini, maka kami tak akan sokong. Sekurang-kurangnya dia akan menjadi suatu, orang kata apa, suatu tekanan kepada parti-parti itu dalam membuat pemilihan. Dia mesti mengambil kira aspek tadi. Tapi sekarang ni dah calon dah, tak ada guna nak cakap dah, kan? Hak ni hadut ada. Bila hak ni hadut ada, macam mana nak buat? Tuan-tuan, maka kita lihatlah mana yang paling baik. Kalau yang paling teruk, mana yang kurang sikit teruknya. Kalau dua-dua baik, yang paling baik. Kalau dua-dua ada masalah, tengoklah mana yang paling kurang mudaratnya. Yang paling kurang mudaratnya adalah istilah fiqh dia panggil akhafud darar. Yang paling kurang mudaratnya. Umpamanya kalau kawasan itu dua-dua calon orang bukan Islam. Saya dengar banyak, tak ada guna kita pergi ngundi, calonnya ada bukan orang Islam pun. Jadi dia lepas tangan. Betul. Saya ada jiran dekat rumah, itu hari saja sembang, haji ngundi kat mana? Oh, dia kata nama dia duduklah ngundi di Gombak lagi. Kata haji tak gini, dia kata sejak 2004 saya tak pernah ngundi dah, Ustaz. Kata pasal apa? Saya dah, orang kata apa, saya dah malas dah dengan mereka ni. Dah macam give up lah, malas dah. Dia suami isteri. Kita kata Masya Allah. Kata Tuan Haji minta maaf lah, sama ada Haji ngundi ke tak ngundi ke, keputusan tetap dibuat. Kalau Haji tak buat keputusan bagi pihak diri kita, ianya akan dibuat oleh orang lain. Jadi kesannya bukan kecil, kata. Tuan-tuan, saya teringat pada tahun 2013 tak silap, di Kelantan pada masa tu, beza antara parti pemerintah dengan pembangkang satu kerusi sahaja. Tuan-tuan, ni kita nak ambil contoh. Saya bukan nak sentuh tentang, nak ceritanya satu kerusi saja yang membezakan pembangkang dengan kerajaan. Dan kawasan ada sepupu saya, dia terlibat dengan calon 3 orang saja. Kerana 3 orang, maka dia menang. Tuan-tuan, itu dalam sistem demokrasi, dia melihat majoriti. Kadang-kadang membezakan yang menang yang kalah tu seorang saja, lebih seorang, maka dia menang. Tuan-tuan, maka tidak bolehlah kita buat mudah dalam perkara ini. Tuan-tuan,
Sebab itu saya bercerita ini tak lain tak bukan, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda hari ini saya difahamkan, anak-anak muda yang berumur 18, 19, 20 ini duk ada lebih kurang 7 juta. Average duk ada lebih kurang 7 juta pengundi-pengundi baru yang akan terlibat dengan pilihan raya pada kali ini. Tuan-tuan, maka kita orang dewasa kena beri kesedaran kepada mereka ini. Berilah kesedaran kepada mereka dalam mereka membuat keputusan untuk memilih. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya biar mereka sedar tanggungjawab itu. Takut tak kisah saja. Tuan-tuan, saya baru sampai saja daripada Shah Alam. Semalam tuan-tuan saya duduk di satu hotel di tengah-tengah Shah Alam. Pukul 1 pagi. Tiba-tiba kami duduk tingkat 18 tuan-tuan. Tingkat 18 itu bunyi deringan motor yang sangat kuat. Tingkat 18 tu intai kot tingkat. Ni orang Kelantan kata press motor. Maknanya duk main minyak kan. Duk ada, tak nak, orang kata tak nak bohong lah tuan-tuan, tapi sangat banyak. Lebih, kalau nak kata 200-300 itu lebih. Motosikal duk main minyak, orang kata press engine ni, tuan-tuan, pukul 1 pagi. Jalan raya 4 penjuru traffic light tu depa conquer. Dah tak ada, orang kata apa? Subhanallah. Saya duk perhati lah, dekat setengah jam duk perhati tuan, perhati tengok, Allah Akbar. Pukul 1 pagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kata dari mana datang motor yang banyak sekali. Tuan-tuan, ramai sangat. Masing-masing duk orang kata duk press minyak motor tu lah, sampai orang kata apa, satu kawasan itu bingit lah dengan bunyi. Tuan-tuan, exhaust yang telah dimodify itu. Tuan-tuan boleh bayar beratus-ratus motor duduk main. Subhanallah. Di tengah Bandaraya Shah Alam. Tuan-tuan, kata Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita doa hidayah je lah. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kebimbangan kita adalah kesedaran, terutama orang Islam. Orang Islam tuan-tuan. Saya melihat orang Cina, orang India, terutama masyarakat Cina, mereka kesedarannya sangat tinggi soal politik tuan-tuan. Yang kita bimbang ni orang kita ini. Setakat mana kesedaran mereka? Kesedaran mereka untuk terlibat. Jadi siapa yang berperanan, maka kita lah orang dewasa ni, ayah-ayah ini, kena main peranan untuk menggerakkan demo. Takut malas tengok orang ramai nak beratur malas langsung tak nak terlibat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita balik dalam surah Al-Baqarah ayat 124 ini, Allah Ta'ala menyebut bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS, sebelum Nabi Allah Ibrahim diisytihar oleh Allah sebagai imam, sebagai pemimpin, Nabi Allah Ibrahim telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tuan-tuan, ini tidak pelik sebenarnya. Kalau kita lihat dalam konteks kepimpinan di peringkat mana sekalipun, di peringkat jabatan, di peringkat sekolah, di peringkat institusi, orang yang nak dilantik jadi ketua jabatan, ketua unit, ketua sektor, orang yang telah melalui satu proses ujian. Dia dah diberi mandat, diberi tugas yang kecil, kemudian diberi projek, diberi macam-macam. Dia tengok kewibawaan dia, macam mana dia mengurus. Akhirnya dia mendapat kepercayaan, dilantik sebagai ketua. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan, ada juga yang naik bukan melalui proses. Dia naik melalui kroni pun ada. Dia naik bukan melalui proses. Tuan-tuan, maka apa yang berlaku? Dia naik dalam keadaan dia tak tahu nak buat kerja. Tuan-tuan, di peringkat, baik di peringkat jabatan, baik di peringkat, dia naik dalam keadaan dia tidak melalui proses. Pertama dia naik tu kerana kroni ataupun kerana maka kita lihat orang ini dia tidak mampu untuk buat kerja dengan betul. Maka kita akan lihatlah kepincangan akan berlaku. Orang pun tidak akan respect. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi maknanya isyarat yang jelas
bagaimana seseorang yang nak dilantik sebagai pemimpin itu mesti melalui satu proses ujian. Kan? Idzi betala Ibrahim bikalimat, bukan satu, plural. Maknanya dia telah melalui satu proses ujian. Daripada ujian-ujian tadi, maknanya terbukti kewibawaan dia dalam menyelesaikan masalah. Tuan-tuan, macam mana dia selesaikan masalah? Maka di situlah dilihat kebijaksanaan dan kewibawaan dia. Tuan-tuan, kadang-kadang Allahu Akbar, kita lihat orang, tuan-tuan, yang bijak ini, tuan-tuan. Orang lain tak terfikir, orang lain duk terkia-kia macam mana nak settle, tiba-tiba dia mari, sekejap saja dia boleh selesaikan masalah. Itulah kebijaksanaan. Tuan-tuan, apatah lagi dalam nak mentadbir urus sebuah negara ini, sudah pastilah soal kebijaksanaan ini adalah soal yang sangat penting dalam nak menyelesaikan masalah. Tuan-tuan, orang yang bijak, orang yang mampu menyelesaikan masalah. Tuan-tuan, bukannya orang yang bermasalah. Tuan-tuan, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai yang terakhirlah, sebagai yang terakhir saya nak sambung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana masa kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan. Cuma sebelum itulah, Nabi SAW pernah menyebut ma khaba man istashar wa ma nadima man istakhar. Ma khaba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khaba man istashar wa ma nadima man istakhar. Baik. Jadi baik. Apa maksudnya? Ma khaba di sini ialah tidak akan rugi. Man istashar, orang yang minta. Istisyarah adalah talab. Talab, minta tunjuk ajar. Al-istisyarah ni makna minta tunjuk ajar. Apa maksud? Kita kadang-kadang kita orang awam, kita pun tak tahu siapa ni, apa kan. Jadi kalau kita tak tahu, maka tanyalah orang yang lebih tahu. Istisyarah maknanya tanya. Tanya. Tuan-tuan, bila bertanya, tanyalah daripada sumber yang pelbagai, bukan satu pihak. Bukan satu pihak. Kita tanya daripada sumber yang pelbagai, dapatkan maklumat yang sahih. Tuan, hari ni maklumat banyak ni. Musim ni musim fitnah, nak balik hak tahun bila tah, dibongkar balik, diulang balik. Tuan-tuan, berhati-hatilah. Kadang-kadang kita ni suka baca tajuk je, udah mengelupur kan. Baca tajuk dah, dah sebar dah kopi. Sebenarnya benda tu duk ulang balik benda yang dah 3-4 tahun yang lalu kan. Jadi hati-hatilah. Tuan-tuan, jadi istisyarah ni kita rujuk orang yang berautoriti lah. Tuan-tuan, siapa orang yang ada kejujuran, yang ada kewibawaan untuk kita rujuk. Mungkin kita rujuk orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dzikr ini orang yang berautoriti. Tanya siapa? Para ilmuwan. Kita ada para ilmuwan yang bersifat non-partisan. Para ilmuwan yang tidak berpihak pada mana-mana. Yang kita lihat ada kejujuran, ada kewibawaan, tidak bias. Kita lihat dia buat keputusan itu orang yang saleh, orang yang warah, orang rujuk, tanya. Tuan-tuan, kalau kita tanya orang parti, masing-masing akan dakwa parti dia lah yang terbaik kan. Calon dia lah yang terbaik. Tuan-tuan, maka kita rujuklah daripada pelbagai pihak untuk kita dapatkan maklumat-maklumat yang sahih. Tuan-tuan, ma khaba, tidak akan rugi man istasyar. Sebab dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala suruh kita wasyawirhum fil amr. Tanyalah mereka, bermusyawarah. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap perkara. Maknanya kita bincang. Tuan-tuan, Al-Amr di sini, Alif Lam tadi mencakupi semua. Alif Lam lil jins, mencakupi semua perkara. Takkan soal memilih kepimpinan ni tak perlu bincang.
Bincang. Tuan-tuan bincang, tanya, rujuk. Tuan-tuan kemudian setelah kita ada maklumat, kita nak buat keputusan, tuan-tuan, maka kita rujuklah satu lagi Allah Subhanahu wa taala dengan kita beristikharah. Istisyarah rujuk pada orang yang berautoriti, yang ada kewibawaan untuk kita tanya dia. Tuan-tuan, yang kedua, rujuk kepada Allah Ta'ala. Rujuk kepada manusia, rujuk kepada orang yang berautoriti untuk kita dapat maklumat-maklumat, untuk kita buat perbandingan. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita menilai orang secara zahir. Hakikatnya kita tak tahu. Baik, kita bagi laluan azan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, komponen yang pertama adalah istisyarah. Istisyarah ni untuk kita dapat maklumat. Kita mesti buat keputusan berdasarkan maklumat. Bukan buat keputusan berdasarkan emosi, berdasarkan ketaksuban, berdasarkan kepada puak, bukan. Berdasarkan kepada maklumat yang betul. Hari ini isu besar adalah bagaimana kita nak tapis maklumat itu. Ayat yang selalu kita dengar, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang maklumat kepada kamu daripada sumber-sumber yang fasik. Tuan-tuan, apa kita nak nilai sumber yang fasik? Kalau dah bercampur aduk di dalamnya, betul salah, bohong palsu, itu sumber yang fasik lah. Maka jangan percaya terus. Pepatah Arab kata, la tusaddiq kullu ma tasma'. Apa saja yang kamu dengar jangan percaya. Wa nisfu ma tara. Hak kamu tengok dengan mata pun separuh je boleh percaya, tak boleh nak percaya semua lagi. Hak tengok dengan mata, apatah lagi hak dengar. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, hari ini jangan cepat melata, jangan cepat kita nak buat keputusan, jangan cepat kita nak hukum orang, jangan. Tuan-tuan, tapi kajilah, selidiklah. Fatabayyanu, at-tabayyun itu. Walaupun bukan senang. Tapi itu usaha, satu mekanisme perlu dibuat, mana usaha untuk kita nak pastikan. Sebab itulah tuan-tuan, kita menilai orang berdasarkan zahir. Kita tengok dia zahirnya, nampak baik, kita kata baiklah. Kita tengok zahir dia nampak baik, kita kata baiklah. Tapi hakikatnya kita tak tahu. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Hakikat sebenar Allah yang Maha mengetahui. Sebab itu orang Islam tak cukup dengan istisyarah, dia kena ada yang kedua, istikharah. Istikharah itu penting. Istisyarah usaha, usaha ikhtiar. Istikharah makna kita tawakal, serah kepada Allah. Dengan kita mohon hidayah, mohon petunjuk. Tuan-tuan nak kahwin, istikharah ke tak? Nak kahwin, nak pilih calon kan? Kita nak kahwin untuk jadi pasangan hidup kita, sehidup sematilah kalau boleh, kan? Sebelum kita istikharah, kita tilik tengok dulu ni layak, sesuai ke tak sesuai, boleh tak jadi bini, jadi pasangan hidup kita kan? Agak-agak boleh tak hidup dengan dia, agak-agak dia boleh tak jadi suami kita, ayah kepada anak-anak kita. Kalau lelaki, agak-agak dia boleh jadi isteri kita, mak kepada anak-anak kita. Maknanya kena tilik semua. Jangan hanya tengok muka licin, dahi licin, kan? Jadi kan? Banyak macam tu lah kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, langsung tak ambil kira soal agama, soal akhlak, tak dipedulikan. Sedangkan Nabi pesan, dalam nak memilih pasangan hidup, kena pilih yang ada agama, yang ada akhlak. Itu kita kata satu pemimpin kecil dalam rumah tangga tu, satu unit kecil kepimpinan. Jadi tuan-tuan, dalam soal pemimpin lebih besar, takkan tak ambil kira, lagilah kena tengok kan? Kena tengok dari sudut agamanya, dari sudut akhlaknya, kena tengok tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istikharah adalah kita mohon petunjuk daripada Allah. Setelah kita kaji, setelah kita selidik, setelah kita buat perbandingan, analisa, kita rujuk kepada Allah. Kerana Allah lebih mengetahui. Tuan-tuan tengok dalam doa solat istikharah tu. Cuba perhati elok-elok doa solat istikharah tu. Baca, faham, hayati doa solat istikharah tu. Kita minta dengan Allah kan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku minta pilih akan dikau dengan ilmu yang ada di sisimu. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Engkau yang lebih tahu, aku tak tahu. Betul tak? Dalam doa istikharah tu kita minta, Allahumma in kana hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fayassirhu li. Sekiranya benda ni, urusan ini baik untuk diri saya, agama saya, kehidupan saya, dunia akhirat saya, permudahkan. Dan sekiranya wa in kana hadzal amr syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifu anni waqdir li al khair. Kalau benda ni tak baik untuk saya, kehidupan saya, dunia akhirat, palingkan, gantikan yang lebih baik. Tuan-tuan, itu salah satu usaha. Maknanya benda ni tak boleh buat mudah. Tidak boleh buat mudah. Sebab kita buat mudah lah yang naik, yang tak tentu hala. Tuan-tuan, sebab kita buat mudah lah, buat tak kisah. Lantak lah. Tuan-tuan, apabila orang-orang yang baik tak kisah, naiklah orang yang tidak baik. Tuan-tuan, sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, saya nak kongsi satu kata-kata daripada guru saya, Syekh Dr. Mahmud Khalidi, seorang profesor dalam bidang siasat syar'iyah. Dia punya PhD dia dalam bidang siasat syar'iyah, science politics. Tuan-tuan, dia tulis satu kitab namanya Nizamul Hukum. Itu dia punya tesis PhD dia. Dapat first class PhD dia dan disarankan untuk dicetak Universiti Al-Azhar. Jadi dalam tulisan dia itu sangat, orang kata dia punya idea, dia punya sangat hebat lah. Tuan-tuan, baik, saya hadir dalam kuliah dia. Dia pesan, dia kata apa? Dia kata al-wa'yu siyasi kal khubzil yaumi bin nisbati lana. Dia kata nisbah kepada kita orang Islam ini, sepatutnya kesedaran politik itu, wa'yu siyasi, kesedaran politik itu seperti roti. Dia kata roti yang kita duk makan. Maksudnya dia nak gambarkan, dia nak buat analogi penting untuk kita orang Islam ada kesedaran berpolitik. Macam kita nak makan benda makanan rutin harian itu, mana kena ambil tahu, jangan buat tak tahu. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap. Saya bukan nak bercakap supaya nak gesa tuan-tuan pilih calon ini, parti ini, tidak. Tapi saya bercakap secara umum sahaja. Sebagaimana khutbah Jumaat, khutbah Jumaat minggu sudah pun ada bercerita. Alhamdulillah, tuan-tuan, memberi kesedaran supaya kita sudah berada pada dunia yang tanpa sempadan, maklumat di hujung jari. Tapi berhati-hatilah dalam kita menguruskan maklumat itu, supaya kita, orang kata, buat keputusan dengan bijak dalam memilih kepimpinan negara kita. Jadi yang baik daripada Allah, salah silap kelemahan saya lah, mohon ampun dan maaf. Kita tangguh dengan surah Al-Asri dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما يا كريم. والحمد لله رب العالمين. قبل الله منك.